Hai korang, selamat datang ke channel ID Trouble Dart. Tajuk yang korang tengok di dalam video ini adalah merupakan satu kisah dan pengalaman yang telah dilalui oleh aku sendiri. Sebelum aku nak mulakan video ini, nak bagi tahu kepada yang belum lagi tekan subscribe tu, jangan lupa lah tekan dulu ya. Dan jangan lupa lah tekan bell notification tu sekali agar tidak ketinggalan dengan video-video yang menarik akan datang. Kisah yang aku nak ceritakan ini adalah berkenaan dengan gangguan misteri yang terjadi secara serentak dengan kejadian seorang gadis telah dirasuk di sebuah warung. Segala kisah suka duka di dalam cerita ni sama-sama kita saksikan. So without wasting any more time, let's get started. Kisah ini terjadi dekat sebuah warung yang terletak dekat daerah Kuala Krai. Dekat kampung mana tu, minta maaf lah, aku tak boleh nak bagi tahu atas sebab-sebab tertentu. Kisah ini terjadi kebetulan malam tu aku bertiga bersama dua orang kawan aku keluar lepak lah dekat warung tu. Dekat warung ni yang berniaga seorang perempuan dan seorang pembantu. Warung ni dia tidaklah besar. Dekat luar dia cuma sediakan 3 biji meja. Kebetulan lah malam tu, 3 buah meja ni pelanggan yang datang minum semuanya bertiga-bertiga. Termasuklah aku pun bertiga juga. Cuma yang duduk dekat meja nombor 3 tu bukanlah orang berdekatan. Mereka ni datang dari jauh, yang dalam perjalanan pulang ke arah Gua Musang. Aku masih ingat lagi lah dia orang 3 ni. Malam tu dia orang datang naik kereta kancil. Kalau dia orang 3 tu tengoklah video aku sekarang ni berdasarkan jalan cerita, memang confirm dia orang akan cakap tak lain tak bukan, sebab dia orang 3 ni pun terlibat juga dengan kejadian yang berlaku dekat kedai pada malam tu. Sekarang kita sambungkanlah cerita ni. Bila dah sampai dekat kedai tu, macam biasalah, ambil order, pesan makan, pesan minum apa semua. Kemudian masa tengah asyik duduk makan, duduk minum, duduk bersembang apa semua ni, dengan tiba-tiba je pembantu kedai ni, aku bagilah nama samaran dia tu sebagai nama Maria lah. Tuang kedai tu pula aku bagi nama samaran dia sebagai nama Kak Leha. Dengan tiba-tiba je Maria ni terjatuh dan pingsan. Lepas tu Kak Leha pun terjerit-jerit lah masa tu. Aku pada mulanya tak terfikirlah benda ni. Aku sangkakan benda ni cuma nak buat satu prank je. Rupa-rupanya benda tu betul-betul terjadi. Orang-orang yang sedang minum ni, termasuklah 2 orang kawan aku ni, jadi kelang kabut habislah. Dia orang semua ni tolonglah pergi angkat, bawa masuk ke sebelah dalam sikit. Mintalah satu keping tikar mengkuang dengan Kak Leha tu, letaklah dekat situ. Bila letak je, si Maria ni terus jadi meronta-ronta. Dia orang pun pegang lah. Pegang-pegang terlepas. Dia orang pegang balik, lepas tu terlepas. 1 orang perempuan, 8 orang lelaki pegang tu pun boleh terlepas. Cuma masa tu aku seorang je lah yang tak ikutnya. Masih stay lagi duduk dekat meja, duduk makan, duduk minum. Lepas tu dia orang semua ni jerit-jerit lah dekat aku. Dia orang panggil aku, "Oi, marilah tolong ni. Janganlah tahu tengok je." Aku pun pergilah. Aku pergi sambil-sambil aku bagi cadangan lah sikit dekat dia orang semua ni. Sekarang ni apa kata kita cuba dulu usaha. Marilah kita sama-sama bacalah apa-apa ayat suci yang kita tahu. Tapi dia orang semua ni cakap apa dekat aku? Dia orang tak tahu nak baca apa-apa. Hai, apa punya jahil lah dia orang semua ni. Kalau dia orang tengok video aku sekarang ni, memang kena lah korang tu semua. Aku pun terpaksa lah pergi duduk bersila dekat Maria tu. Aku pegang kepala dia, aku angkat, aku letak atas pangku. Lepas tu, aku baca lah apa-apa ayat-ayat suci yang aku tahu. Kemudian aku pun hembuslah dekat telinga dia beberapa kali, sehinggalah dia tu redalah daripada meronta-ronta tu. Pada fikiran aku,
Aku sangka kan dia tu dah elok dah setengah-setengah walaupun tidak elok sepenuhnya. Jadi mulalah aku ambil keputusan untuk berdiri, pergi semula ke meja makan. Lepas tu baru aku suap dalam 2 sudu je. Tiba-tiba aku dengar dia tu terpekik-pekik semula. Dia orang semua ni apa lagi? Jerit-jerit lah panggil aku. Mari datang ni. Dah terjadi pula dah ni. Hai, macam dia orang ni harapkan aku lah. Sampai aku ni jadi cemas pula. Si Maria ni daripada yang meronta-ronta tu tiba-tiba je bertukar menjadi tergelak-gelak beberapa kali. Memang meremang lah time tu. Bukan aku seorang je yang meremang. Habis semua yang ada malam tu. Daripada yang tergelak-gelak, korang tahu bertukar menjadi apa? Jadi menari-nari pula. Walaupun dia tu dalam keadaan terbaring, walaupun kepala dia tu duduk atas pangku aku, walaupun matanya terpejam, tapi tangan tu boleh pula lengguk-lengguk menari. Sedangkan si Maria ni tak pernah terlibat pun dengan benda-benda macam ni. Cuba sekarang kalau aku pergi jumpa dia, aku panggil, suruh dia menari, memang confirm sumbang lah aku cakap. Dengan tiba-tiba je Kak Leha ni dia suruh pula budak yang duduk dekat meja nombor 1 tu pergi panggil mak dia, suruh datang. Memandangkan budak yang duduk dekat meja nombor 1 tu kenal rumah perempuan tu. Tapi masalahnya awal-awal tadi kenapa tak nak suruh pergi panggil pula. Masalah betul lah. Kemudian mak dia pun datang. Mak dia datang bersama seorang anak perempuan, iaitu adiklah kepada Maria ni. Mak dia pun tengok dah aku ni tengah duduk jampi-jampi anak dia tu. Lepas tu mak dia pun cakap, tak apa, nanti kita akan uruskan bersama-sama. Pada mulanya mak dia tu minta lah lada hitam dengan Kak Leha. Korang tahu lada hitam kan? Bukan sebut lada hitam dalam botol tu, lada hitam yang biji-biji tu. Mak dia pun bagilah dekat aku sekali. Dia suruh letak dekat ibu kaki. Sambil-sambil lah baca beberapa ayat suci. Jadi ini kira aku dengan mak dia ni bergabung lah. Maklum saja lah benda ni pun tidak sengaja aku boleh jadi terjebak dengan benda ni. Di samping aku dengan mak dia tu tengah duduk sibuk lah memulihkan si Maria ni. Inilah kisah kejadian yang aku nak bagi tahu korang. Pada masa tu juga, oleh kerana hari dah lewat malam, Kak Leha pun mulalah sibuk kemaskan barang, lap meja, kutip, pinggang, gelas yang dah kotor tu, bawa masuk ke ruang dapur. Dia pun cucilah pinggang tu dulu dekat dapur. Adik kepada Maria ni yang baru datang dengan mak dia tu kan, ini aku bagilah nama samaran dia tu sebagai nama Aisyah lah. Aisyah ni dengan tiba-tiba je dia nak pergi juga dekat dapur. Mungkin dia nak pergi bersembang dengan Kak Leha kot. Dia baru saja pergi, dia tak sempat lagi masuk ke ruang dapur tu. Alangkah terkejutnya. Apa lagi? Cabut je lah si Aisyah tu. Kak Leha tu yang tengah duduk cuci pinggang tu, dia ada perasaan lah si Aisyah ni, membuatkan dia jadi rasa lain macam. Dia pun berdesuk lah lari keluar juga. Masa tu dekat dapur tu dah tak ada orang dah. Jadi dekat luar ni Aisyah pun ada, Kak Leha pun ada, semua ada. Masa tu jugalah Kak Leha ni tanyalah si Aisyah ni, engkau tadi apa pasal dengan tiba-tiba je lari kelang kabut? Korang tahu apa Aisyah cakap? Siapakah wanita yang mirip seperti Kak Leha sedang berdiri di sebelah Kak Leha semasa Kak Leha sedang cuci pinggang? Ini lagi satu. Biasalah dekat kedai makan ni kan, lebih-lebih lagi kalau ada pekerja perempuan. Dekat dapur tu mesti dia orang standby juga satu biji cermin. Kalau tidak besar, kecil pun jadilah. Asalkan boleh buat menilik, sambil-sambil buat kerja dekat dapur, sambil-sambil menilik. Betul sana, betul sini kan. Semasa semua orang berada dekat luar tu, dekat dapur tu dah tak ada orang. Dengan tiba-tiba je terdengar sesuatu terjatuh.
Bunyi seperti kaca pecah lah. Beberapa orang pelanggan yang minum tadi tu cuba berlari pergi masuk ke dapur. Dia orang tengok memanglah cermin tu yang asal duduk dekat dinding terjatuh dekat lantai. Tetapi cermin tu tidak pecah. Yang hairannya, sebelum pergi masuk dekat dapur tu dah kedengaran bunyi benda tu pecah. Tapi benda tu tidak pecah. Aneh kan? Okey, berbaliklah kepada aku dengan Mak Maria ni. Punya usaha akhirnya berjaya lah. Si Maria tu dapat jugalah sedarkan diri dan dibawalah pulang ke rumah. Tapi dia tu di dalam keadaan yang lemah lah. Cuma yang menjadi persoalan pada akunya, wanita yang mirip seperti Kak Leha tu berdiri di sebelah Kak Leha semasa Kak Leha sedang cuci pinggang. Apabila Kak Leha dah lari keluar, wanita tersebut ke manakah dia pada masa tu? Itulah dia. Kalau korang rasa suka dengan video ini, kalau rasa menarik, jangan lupalah untuk like dan share. Dan kepada yang belum lagi tekan subscribe tu, jangan lupalah tekan dulu ya. Dan jangan lupalah tekan loceng notification tu sekali agar tidak ketinggalan video-video yang menarik akan datang.